أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan utamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izin Allah. Dan bersama-sama sekali lagi kita meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan kerja amal baik yang sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya kepada kita insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan, mari sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat dan mengikut sahabat, seterusnya kepada ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, malam ini kita akan menyambung perbahasan hadis dalam tajuk kelebihan sifat pemurah berinfak dalam kebaikan, terutama kepada keluarga dan tetamu, menginfakkan sesuatu yang disukai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar lagi yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan hamba saya, satu dinar yang kamu nafkahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka nafkah yang paling besar pahalanya ialah dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan daripada Thauban, hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala ayalih wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik dinar yang dinafkahkan oleh seseorang ialah dinar yang dinafkahkannya kepada keluarganya, dinar yang dinafkahkan kepada haiwan tunggangannya di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkannya kepada teman-temannya di jalan Allah. Baik tuan-tuan, dua hadis ini menerangkan tentang kelebihan kita berinfak, bersedekah, khususnya kepada ahli keluarga kita sendiri. Kita sedia maklum memang bagus amalan bersedekah ni, amalan yang sangat baik, dan amalan ini dianjurkan oleh Islam, merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia. Kita sedia maklum benda ni. Dan bila mana sedekah ni, infak ini, kita berikan pula kepada mereka yang sangat memerlukan. Dia lebih bermakna. Kita dah bagi ke jiran tetangga, dah bagi kepada kawan-kawan kita, dah bagi kepada orang yang berjuang fi sabilillah, dah bagi macam-macam orang. Bagi orang yang dekat, bagi orang yang jauh. Namun begitu, kata apabila dia melibatkan keperluan keluarga, ada segelintir orang yang begitu liat untuk mengeluarkan wang. Ada sebagian orang yang dia agak berat hati untuk bersedekah, berinfak ataupun berbelanja untuk ahli keluarganya sendiri. Ni tuan-tuan, manusia yang begini memang ada di atas muka dunia ni. Dekat orang lain memang murah sangat dia bersedekah. Tetapi untuk keluarga dia agak sukar untuk membelanjakan sebahagian hartanya untuk keperluan ahli keluarga. Kadang-kadang orang di luar dia boleh belanja kawan-kawan dia, makan, minum. Dekat ke kedai makan kan, makan nak apa, minta aje. Aku belanja. Kan, baguslah tu. Sifat yang sangat baik, sifat pemurah yang digalakkan dalam Islam. Tetapi kita juga
ingatkan tentang galakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar hanya kita bersedekah, berinfak kepada orang luar, tetapi kita juga dianjurkan, bahkan dia menjadi sesuatu yang diberi keutamaan, iaitu kita bersedekah, berbelanja untuk ahli keluarga kita sendiri. Ada sebagai orang tuan-tuan, dia boleh satu kedai ni, dia boleh belanja. Meja yang dia makan tu dia belanja, meja sebelah dia belanja. Tengah-tengah makan tu ada dua orang adik dia dah datang. Adik dia datang kedai yang sama, kemudian duduk di meja yang lain. Sebab adik dia nampak abang dia ni dengan kawan-kawan, maka tak nak kacau. Jadi duduk di meja lain. Duduk di meja lain, abang dia ni habis saja kawan-kawan makan, meja pertama, meja yang dia duduk, dan meja yang kedua dan ketiga. Dia belanja meja satu, meja dua, meja tiga. Padahal adik dia yang meja di sebelah dia sahaja, maka dia buat tak reti, buat tak nampak. Ini satu sifat yang kurang baik sebenarnya. Apalah salahnya kalau dia belanjakan meja 1, 2, 3 tu, adik yang dua orang ni dia belanja sekali, bayarkan sekali. Itu sangat mulia. Lebih mulia lagi, dan dia menjadikan lebih afdal, lebih keutamaannya, sebab dia berbelanja untuk ahli keluarga di sini. Sama juga macam ayah. Eji. Kes sedekah belaka. Sedekah belaka. Dia dikira pahala belaka. Meja 1, meja 2, meja 3 ni, belanja kawan ni kes sedekah belaka, dapat pahala. Tapi yang afdalnya adik yang dua orang yang datang kemudian ni. Lain kalau kata dia tak perasan, tu lain. Lain. Adik ni ada di belakang dia tak nampak, dah settle semua, dah keluar, dah sampai rumah, baru perasan. Yang adik dia ada orang ingat tegur, tadi adik kau ada ke makan. Tu lain. Tak nampak, tak perasan, tak apalah. Tapi kalau kata memang dia nampak adik dia, lebih baik dan lebih afdalnya dia belanja sekali adik dia. Itu yang lebih baik. Ada pun yang lain-lain itu, meja 1, 2, 3 tu memanglah dianggap sedekah, dapat pahala belaka. Kan? Tapi kita tak bincang tentang keutamaan. Mana yang utama? Kalau kata adik dia tak apalah. Lebih lagi kalau kata ayah belanjakan kawan-kawan, kemudian anak masuk makan. Tuan. Ada sebagai orang yang jenis dia nampak anak dia makan, tapi dia buat tak reti. Kawan-kawan ni belanja baik, bagus belanja. Kan? Anak-anak yang dah datang nak makan tu, apa salahnya? Seorang, dua orang, tiga orang, anak sendiri. Kan? Nak sebut kata tentang keutamaan. Lainlah kalau kata dekat rumah tu dah memang dia sediakan KFC, dah sediakan macam-macam yang special untuk anak dia. Kemudian anak dia dah datang, tak apalah. Kalau dia nak belanja pun tak apa, dia tak belanja pun tak apa, sebab dia dah bagi yang special ke anak dia. Anak dia pun tak heran, setakat goreng pisang dengan TO kan. Anak dia dah dapat KFC dekat rumah. Itu lain. Tapi ini tak. Ayah belanjakan kawan-kawan, anak yang dekat rumah tak makan, pergi ke kedai, jumpa ayah makan dengan kawan-kawan, kemudian ayah buat tak nampak anak dia. Ini tuan, ini satu benda yang kurang baik sebenarnya. Kurang baik. Afdalnya dia memberikan keutamaan kepada ahli keluarga. Yang lebih dahsyat lagi bila mana belanja orang luar, sedekah dekat orang luar, anak isteri tak makan. Ini lebih teruk kan? Lebih teruk lagi. Isteri ikat perut. Anak-anak ikat perut tak makan. Suami boleh belanja orang luar.
Orang luar. Ini akhlak yang bersalahan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, kita bersedekah kepada hamba sahaya, sedekah kepada orang miskin, sedekah kepada masyarakat atau orang lain, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baik, tetapi bersedekah kepada keluargamu adalah lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Baik. Kemudian hadis seterusnya, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, hal li fi bani Abi Salamah ajrun an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim hakaza wala hakaza innama hum baniyun. Qal na'am laka ajrun ma anfaqti alaihim. Innama hum baniya. Qal na'am laka ajrun ma anfaqti alaihim. Maksudnya, saya berkata, wahai Rasulullah. Siapa saya ni? Ummu Salamah. Adakah saya akan memperolehi pahala pada anak-anak Abu Salamah? Memperolehi pahala pada anak-anak Abu Salamah. Siapa yang tanya? Ummu Salamah. Adakah saya akan memperolehi pahala pada anak-anak Abu Salamah apabila saya berikan nafkah kepada mereka? Saya tidak meninggalkan mereka begini dan begitu, yakni membiarkan mereka mencari nafkah sendirian. Sesungguhnya mereka hanyalah anak-anak saya. Baginda menjawab, benar, kamu akan memperolehi pahala daripada nafkah yang kamu berikan kepada mereka. Ummu Salamah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kalau dia bagi sedekah dekat anak Abu Salamah. Anak Abu Salamah ni siapa? Anak dia sendiri, kan? Ummu Salamah ni perempuan, kan, isteri. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kata aku bersedekah dekat anak-anak Abu Salamah. Siapa anak Abu Salamah? Suami dia. Adakah dapat pahala? Nabi kata, naam, ya, bagi engkau ganjaran pahala apa yang engkau infakkan ataupun nafkahkan. Ini menunjukkan bahawasanya kelebihan bagi orang yang menginfakkan harta untuk ahli keluarga. Dah selesai untuk infak untuk isteri kita, selesai untuk anak-anak kita, barulah kita cari orang luar daripada keluarga kita. Orang luar tu siapa? Cari kaum kerabat, adik-beradik kita yang susah. Kan, sebelum ni kita mengalami PKP, kan? PKP banyak orang ada masalah keuangan. Selesaikan keluarga dahulu, kemudian tengok adik-beradik. Ada tak adik-beradik yang susah? Adik-beradik kita semua settle, semua kerja komen, semua ada gaji bulanan, tak ada masalah. Contoh, kan, suami isteri ada gaji bulanan, tak ada masalah kekurangan sumber dan sebagainya. Clear semua adik-beradik, barulah tengok yang lain-lain. Tengok jiran tetangga, tengok fakir miskin, tengok orang sana, tengok orang sini. Makin jauh. Tapi kita kena pastikan bahawasanya orang yang paling dekat dengan kita itu dah selesai. Isteri kita bagi makan cukup, kan? Anak-anak kita bagi makan cukup. Maksudnya tidaklah sampai mereka ikat perut dan sampai meminta-minta sebabkan tidak ada sumber makanan. Jadi kena ingat,
kita kena selesaikan orang yang paling dekat dengan kita, ahli keluarga kita sendiri. Itu yang lebih afdal. Kemudian kalau kita nak infakkan, sedekahkan orang yang di luar keluarga kita, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Selesaikan dahulu keluarga, kemudian baru orang lain. Baik, kemudian Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, apabila seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharapkan redha Allah, maka nafkah itu dikira sedekah baginya. Maksudnya betul. Kita sedia maklum bahawasanya sebagai suami, sebagai ayah, kita wajib memberi nafkah kepada anak dan isteri kita, kan? Kewajipan itu satu hal. Kemudian dalam kita memberi nafkah itu, kita berniat nafkah tersebut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi nafkah, bagi belanja bulanan untuk isteri, untuk anak-anak, beli barang dapur dan sebagainya. Sedekah ataupun nafkah yang kita buat itu, kita nak Allah redha dengan kita, maka semuanya itu akan dikira sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya setiap sen yang kita keluarkan untuk keluarga, semuanya dikira sedekah. Allah akan kira setiap sen yang keluar. Maka tak rugi sebenarnya. Tidaklah rugi kalau kita berbelanja untuk ahli keluarga kita. Dan janganlah sampai kita tertipu dengan tipu daya iblis. Jangan tertipu dengan tipu daya iblis. Sebab iblis kata apa? Alah, keluarga engkau ni dah dekat, memang tanggungjawab engkau. Tak payah nak bagi sedekah, tak payah nak bagi infak. Orang jauh tu, orang miskin tu ada lagi. Orang susah tu kampung sebelah tu banyak orang susah. Negeri sebelah tu banyak lagi orang susah. Itu yang patut kau tolong. Yang keluarga kau ni serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan. Tipu daya iblis. Talbisul iblis. Iblis menipu manusia dengan supaya kita berinfak orang yang lebih jauh lagi. Membiarkan ahli keluarga kita sampai ikat perut, sampai tak makan, sampai meminta-minta. Ini sebenarnya tipu daya iblis. Jadi kena ingat, kena pastikan keperluan keluarga telah cukup. Baik, kemudian kita lihat pandangan Imam Ibn Jauzi dalam perkara itu. Kata Imam Ibn Jauzi, orang yang bersedekah tetapi bersifat bakhil kepada keluarganya. Telah diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan ketika kamu kaya dan mulakan dengan orang yang paling hampir denganmu. Sedekah orang yang sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan ketika kamu kaya dan mulakan dengan orang yang paling hampir denganmu. Kaya maksudnya apa? Kaya maksudnya kita ada lebihan daripada apa yang kita ada. Makan keluarga kita cukup, untuk pakaian mereka cukup, ada lebih, maka itu dinamakan orang kaya, yang lebih daripada apa yang dia perlu. Maka yang lebih tu boleh disedekahkan. Kemudian Nabi kata,
Mulakan dengan orang yang paling hampir denganmu, iaitu keluarga yang terdekat, isteri, anak-anak, kemudian adik-beradik. Jauh sikit. Dia punya ranking begitu. Mula sekali pastikan isteri cukup makan, anak-anak cukup makan, kemudian tengok adik-beradik, kemudian jauh sikit, jiran, tengok jauh lagi sikit, fakir miskin, orang yang jauh sikit daripada jiran kita, kemudian jauh. Begitulah seterusnya. Baik. Kemudian seperti mana yang telah disebutkan pada bab yang sebelum ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memberi sedekah kepada kaum keluarga terlebih dahulu sebelum memberi sedekah kepada orang lain. Ketahuilah, iblis senantiasa membisikkan tipu daya terhadap orang yang memberikan sedekah dengan mengatakan bahawa sedekah pada orang yang jauh dan tidak dikenali itu lebih afdal. Tuan, ini tipu daya iblis. Sebab apa? Sebab nampak macam baik, tuan, nampak macam bagus, nampak macam akhlak tu akhlak yang terpuji. Tetapi iblis masukkan, mencocok pemikiran kita supaya sedekah yang jauh kita mengabaikan orang yang paling dekat dengan kita. Sebab apa? Sebab iblis cuba untuk memutuskan silaturrahim di antara kita. Iblis cuba nak putuskan silaturrahim di antara kita. Bila mana putus saja silaturahim di antara kita, di antara adik-beradik kita khususnya, maka iblis berjaya memutuskan hubungan kekeluargaan di antara kita. Maka dia akan bertempik seronok sebab dia telah memutuskan hubungan di antara kita dan ahli keluarga kita yang lain. Maka dia cuba canang pergi infak dekat orang jauh tu. Dekat Kemboja tu banyak lagi orang susah tu, contoh. Palestin banyak lagi orang susah lagi. Mana lagi? Mana-mana negara yang luar ni banyak orang susah. Pergi infak dekat sana. Itu lebih afdal, kata iblis. Yang mana kita pun nampak macam betul juga. Orang sana lebih susah, kan? Padahal rupanya ada ahli keluarga kita yang susah, yang kita tak cakna, buat tak reti. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya kalaulah kita menginfakkan harta kita kepada qarabah, dapat 2 ganjaran pahala. Yang pertama, dapat ganjaran kita bersedekah. Yang kedua, ganjaran kita menghubungkan silaturrahim. Ini yang iblis cuba untuk kaburkan pandangan manusia. Jangan maksudnya jangan dihubungkan silaturahim di antara kita. Maka biar infak yang jauh-jauh. Lain, saya sebutkan tadi, lain kalau kata keluarga kita dah selesai, kemudian adik-beradik kita dah selesai, tak ada masalah, kemiskinan dan sebagainya, barulah kita boleh tengok orang yang lebih jauh dan lebih jauh lagi. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqah tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya. Kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sesungguhnya kamu tidak
menginfakkan sesuatu dengan tujuan mencari redha Allah Subhanahu wa taala daripadanya, melainkan kamu akan mendapat pahala kerananya, sehinggakan makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu sekalipun. Saya ulang. Dan sesungguhnya kamu tidak menginfakkan sesuatu dengan tujuan mencari redha Allah daripadanya. Kita berinfak, bersedekah untuk liwajhillah, untuk mencari redha Allah. Melainkan kamu akan mendapat pahala kerananya. Sedekah tu akan dapat pahala, dapat maradatillah, Allah redha. Sehingga mana? Sehingga makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu juga akan mendapat ganjaran pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, setiap biji beras ke? Beras orang tak masuk mulut kan? Setiap biji nasi yang masuk ke dalam mulut isteri kita, yang masuk ke dalam mulut anak-anak kita, berapa orang anak? Ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 10, ada 12, ada 20. Setiap biji yang masuk ke dalam mulut anak-anak kita, maka semuanya dikira sebagai sedekah. Semuanya dikira sebagai sedekah. Kalau 10 biji, 10 biji. Kalau satu suap, bayangkan satu suap tu berapa ratus biji, 1000 biji. Kalau satu pinggan, benda yang kita mampu untuk kita kira, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah siap kira untuk kita mendapat ganjaran sedekah. Walaupun nasi itu masuk ke dalam mulut isteri dan anak-anak kita. Ada orang tanya, Ustaz, kalau itu isteri dan anak-anak, kalau isteri dan anak-anak, lagi banyak tuan. Kanlah, lagi banyak. Itu tak boleh nak kupas panjang. Sekarang ada piring terbang sekarang. Terima kasih tuan. Gua sebelum Ramadan. Ramadan dah dekat ni. Ramadan dekat ni besok nak cuti ni, kan? Nak cuti. Baik. Kemudian saya nak sebutkan juga tentang bersedekah dan berinfak dalam Ramadan. Dia masuk selingan saya tadi tu. Sedekah untuk Ramadan. Kita mesti maklum bahawasanya ganjaran orang yang bersedekah dalam bulan Ramadan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kan? Kita kena faham bahawasanya setiap sedekah yang kita niatkan dalam bulan Ramadan, semuanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lipatan yang kita tak tahu berapa banyak yang Allah akan gandakan. Wallahu alam. Allah saja yang mengetahui. Maka ada setengah pendapat ulama menyebutkan bahawasanya, Ustaz, adakah dengan perbahasan, adakah dengan kita berinfak sebelum Ramadan untuk kita untuk digunakan duit tersebut, sumbangan tersebut untuk Ramadan, adakah dia dikira sebagai infak dalam Ramadan? Contoh kata tuan-tuan, kita 3-4 hari lagi nak, seminggu lagi nak Ramadan, kan? Masjid nak gunakan duit sumbangan untuk menyediakan menyediakan makan untuk berbuka puasa. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, kan, permulaan ni. Maka duit tersebut hendaklah didapat sebelum Ramadan. Maka masjid-masjid pun buka sumbangan. Jadi
biasanya akan berlaku, orang akan tunggu satu Ramadan baru nak infak, satu Ramadan baru nak sumbang, sebab nak dapatkan kelebihan Ramadan. Baik, tunggu. Kita sambung selepas azan Isya. Baik tuan-tuan, berkaitan dengan infak Ramadan. Walaupun kita bersedekah, mengeluarkan sedekah kita pada hujung-hujung Syakban, tapi niat kita apa? Niat kita supaya sedekah yang kita infakkan itu, yang kita keluarkan itu untuk Ramadan, maka dia juga dikira sebagai infak Ramadan. Sebab niat kita untuk Ramadan, walaupun pada masa bulan Syakban, tetapi digunakan duit tersebut untuk Ramadan, maka ganjaran ini tetap sama. Sebab ada sebagai masjid yang mengadu, Ustaz,
awal bulan Ramadan memang kita agak berat sikit nak buat. Untuk buka puasa, untuk sahur, untuk macam-macam kan. Sebab apa? Belum ada duit. Orang belum sumbang. Macam tuan-tuan tak apa kan. Masjid Qaryah ni lain. Maksudnya dia orang sumbang tu banyak daripada setiap bulan. Macam saya di UTM, kita perlukan untuk Ramadan saja dalam 80,000 Ramadan saja nak sediakan untuk buka puasa, untuk sahur, untuk qiyamul lail, untuk tadarus, macam-macam lagi lah. Ada 12 ke 13 program untuk Ramadan. Nak cari 82,000. Biasanya setiap tahun memang duit tu 3-4 Ramadan ni, seminggu Ramadan ni memang kita mencekau lah istilahnya. Mencekau, cari terpaksa nak minta universiti dahulukan duit untuk nak backup. Nak sebutkan sebab orang faham orang dah masuk Ramadan baru naik infak. Dah masuk Ramadan baru dikira amalan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya sebelum Ramadan kita infak itu untuk tabung Ramadan. Orang akan gunakan tabung tersebut untuk program di dalam bulan Ramadan. Maka ganjaran dia tetap sama. Ni saya nak sebut sebab benda ni sering kali orang tanya, adakah dia dikira sebagai dapat ganjaran Ramadan? Sebab orang nakkan lipat ganda ganjaran dalam bulan Ramadan. Begitu juga orang time raya. Time raya pun begitu. Raya sebaiknya untuk kita nak dapatkan ganjaran lipat ganda dalam bulan Ramadan, infak dalam bulan Ramadan, maksudnya sebelum masuknya 1 Syawal kita infak. Contohlah kata tuan-tuan, kita nak bagi sumbangan ataupun duit raya dekat anak kita, dekat cucu kita. Nak dapat lipat ganda ganjaran sedekah tersebut, maka afdalnya kita buat dalam bulan Ramadan. Ni duit raya untuk besok. Hari ni atuk bagi dulu. Ambil RM10, RM10 contoh kan. Maknanya dah dapat lipat ganda ganjaran dalam bulan Ramadan. Itu yang baiklah. Kalau kita nak dapatkan lipat ganda dalam bulan Ramadan. Tapi maksudnya bukanlah tak boleh untuk kita bagi di pagi Syawal tu, 1 Syawal bagi tu bagi boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Semuanya dikira sebagai sedekah belaka. Tapi nak dapatkan kelebihan Ramadan, sebahagian salafus salih mereka infak khususnya melebihkan dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, nak dekat Ramadan ni, kita sekarang ni dah kena simpan dulu duit untuk kita infakkan untuk Ramadan nanti. Keluarkan, kita cari orang susah, cari orang yang fakir miskin. Kalau cari saudara mara kita yang susah, dalam bulan Ramadan kita perbanyakkan bersedekah. Sebab Nabi SAW juga orang yang sangat pemurah. Nabi kita setiap maklum memang sangat pemurah. Tetapi lebih pemurahnya Nabi SAW ketika datangnya Ramadan. Maksudnya lipat ganda lagi ketika bersedekah dalam bulan Ramadan. Kita beli sekotak kurma, sedekahkan orang keliling contohnya kan, ataupun belikan karipap untuk buka puasa kita, belikan sikit untuk jiran tetangga. Maksudnya satu hari itu jangan dilepaskan setiap hari Ramadan dengan tidak kita berinfak, tidak bersedekah, walaupun RM1, walaupun RM10. Maksudnya setiap kali datang ke masjid, setiap kali salat fardu di masjid, bawa RM1, bawa RM5, masuk tabung. Sebab ganjaran ni sangat luar biasa dalam bulan Ramadan. Baik. Jadi saya rasa cukup sekali itu dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk sama-sama kita muhasabah diri kita untuk memperbanyakkan, meningkatkan lagi amalan kita
untuk bersedekah, untuk berinfak. Mudah-mudahan ganjaran itu menjadikan kita akan selamat di dunia, dan selamat ketika mana berada di alam kubur, dan selamat ketika mana di mahsyar, dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbahasan hadis yang seterusnya pada minggu yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. رب وفقنا وفقكم لما ترتضى قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلق يا علماء نخزى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صحبه وصحبه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سن في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزن عرشه ومداد كلماته والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.